Okay, kita masuk untuk subtopik kecerdasan. Ada 3 teori yang kita perlu tahu. Okey, mari kita bincang apa yang dimaksudkan dengan kecerdasan. Kalau menurut Francis Galton 1869, kecerdasan ini ialah sesuatu yang diwarisi dan sesetengah bangsa akan lebih maju kerana mempunyai sensori yang lebih kuat daripada bangsa lain. Apa yang dikatakan dengan sesetengah bangsa yang lebih maju apabila mempunyai sensori? Sensori ini banyak penggunaan deria, banyak penggunaan kemahiran yang maju, mantap, menyebabkan sesuatu bangsa itu banyak meneroka dan banyak menghasilkan sesuatu yang boleh meningkatkan kemajuan sesebuah negara. Kita boleh lihat contoh negara Amerika lah. Pada tahun kita merdeka 1957, tengok teknologi mereka setakat mana. Lebih maju daripada kita, kalau tengok tempoh pun 20 tahun macam tu, maju ke hadapan. Di sini menyebabkan kita lihat kecerdasan yang dimiliki oleh bangsa ini di peringkat mana. Begitu juga dengan dalam kalangan bangsa kita ke, dalam keluarga kita ke, kecerdasan tu lihat. Mana-mana keluarga yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, di situ mereka memiliki kejayaan dalam hidup mereka lebih maju daripada mana-mana keluarga yang kurang mempunyai kecerdasan dalam pemikiran, iaitu yang sangat rendah disebabkan banyak faktor. Ya. Kecerdasan ada 2 kategori yang kita boleh pecahkan, iaitu intelek dan emosi. Tapi kita lihat dulu untuk peringkat intelek. IQ ini adalah intellect quotient yang dikatakan dalam Stanford Binet Intelligence Scale 4th edition ini pada tahun 1986 mengatakan bahawa 132 ke atas adalah very superior, pintar cerdas. Memang banyak ataupun ramai yang lahir kanak-kanak pintar cerdas ini. Kalau pintar cerdas, kita boleh katakan umur dia baru 7 tahun tapi pemikiran dia macam umur 20 tahun. Itu yang pintar cerdas. Kalau yang 121 hingga 131 iaitu peringkat superior. Ni average kita lah, sebab sesuai dengan umur kita berapa, dengan kematangan pemikiran kita berapa, selari. Itu yang peringkat kita. Disebabkan itu ramai yang berkejaya sebagai doktor, sebagai guru, sebagai apa lagi? Ustazah, ustaz seperti kamu. Ini peringkat-peringkat kita yang diberi pendidikan sesuai dengan kelayakan. Dan 111 hingga 120 juga masih lagi peringkat high average. Tapi yang ini dia dikatakan pemikiran yang boleh maju lagi kalau mereka terus berusaha untuk mendalami ilmu pengetahuan. Sekiranya mereka ini peringkat setakat itu sahaja mereka boleh capai, mungkin kerjaya mereka tidaklah sesampai doktor, apa semualah, sesuai dengan kelayakan mereka yang boleh perolehi. Sebab itu dalam kehidupan kita, tidak semua orang pintar cerdas, tidak semua orang pintar, tidak semua orang lemah. Jadi maksudnya kita pelbagai. Jadi apabila pelbagai, di situ pelbagai juga peranan. Kalau kita lihat yang 89 hingga 110, ini average peringkat yang masih lagi ada pemikiran yang baik. Tapi mereka ini kalau dibimbing memang boleh lagi untuk meningkatkan diri, belajar lebih tinggi. Kalau mereka tiada pemikiran untuk belajar, jadi peringkat mereka setakat kelayakan sekolah rendah je ke ataupun sekolah menengah. Okey, disebabkan itu mereka peringkat ini ramai yang berkejaya, mungkin setakat macam mana saya boleh katakan peringkat yang boleh memajukan diri sendiri.
Jadi kalau tidak semestinya yang pemikiran yang IQ 89 hingga 110 itu tidak ada masa depan. Ada, terpulang kepada diri sendiri macam mana merebut peluang untuk menjamin masa depan dia cerah. Kalau kita lihat masa sekarang ini, zaman sekarang, kebanyakan yang berniaga secara online tidak juga dia mempunyai kelayakan yang sangat tinggi, pemikiran yang tinggi. Tapi kenapa mereka boleh terlibat dengan perniagaan yang boleh memajukan diri? Sebab diberi peluang, mereka merebut peluang. Dekat sini kita lihat average ini sesuai lah untuk 89 hingga 110, masih lagi IQ yang baik. Okey, ni kalau yang kita ada masalah apabila kalau yang 89 hingga 110 itu peringkat sederhana. Yang ini kita perlu beri perhatian kepada pelajar-pelajar kita. Kalau mereka peringkat sederhana, kita bantu, beri motivasi. Macam mana mereka boleh untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan setakat yang mampu. Jadi kalau IQ sebanyak 79, 80 sehingga 88 itu peringkat yang dah rendah. Yang ini pelajar yang sangat lambat menerima pembelajaran. Begitu juga yang 68 hingga 78. Yang ini kalau slow learner ini menyebabkan masalah pembelajaran sudah berlaku. Kalau yang low tadi, low average tu kita boleh bantu sikit demi sikit. Kalau yang slow learner ini memang perlu ada intervensi lagi untuk bantu dia memahami sesuatu pembelajaran. Sebab itu dalam kelas kita ada average ini kita kena tahu. Sebab ada pelajar ni walaupun kita ajar dia A hari ini, belum tentu dia boleh faham dalam sebulan. Kalau yang superior, hari ini kita ajar A, dia ingat dah. Kalau yang macam low average ataupun slow learner ini 79 hingga bukan 88 hingga 88 ke 78 tu, slow learner memang memerlukan intervensi daripada guru. Macam mana dia nak menguasai mengenal huruf A kalau saya peringkat prasekolah ya. Kalau yang 67 ke bawah itu dah melibatkan mentality retarded, masalah mental lah. Jadi yang ini kalau masalah mental memang bukan kepakaran kita untuk mengajar. Di sini dah melibatkan dengan orang pakar. Okey, yang ini yang dikatakan peringkat IQ yang kena faham, yang kita perlu tahu berkaitan dengan kecerdasan intelek. Tidak mustahil dalam kelas kita dalam average 79 hingga 131. Kalau yang slow learner itu peringkat prasekolah dia dah boleh identify. Begitu juga dengan very superior. 132 itu memang peringkat kecil lagi, kita dah boleh kena pasti. Dan apabila pelajar yang 132 ke atas itu, mereka akan diberi intervensi macam mana memanfaatkan pintar cerdas itu, dan manakala yang slow learner 68 hingga 78 itu macam mana apabila dah dikenal pasti macam mana intervensi dilaksanakan. Sebab itu range yang biasa kita hadapi dalam kelas adalah 79 hingga 131. Sebab itu kita dalam kelas ada pelbagai pelajar, ada yang pelajar pintar, ada yang sederhana dan ada yang rendah lah. Yang ini kita kena faham. Okey, tadi kita bincang tentang kecerdasan intelek oleh Stanford Binet kan, tapi sekarang kita pergi kepada Levine and Marx 1928. Ini tak jauh beza, cuma yang ini lebih spesifik lagi tentang kecerdasan intelek ini mengikut range yang dikatakan dalam Levine and Marx. Kalau lihat sini 175 ke atas precocious. Ni memang super lah, pintar cerdas. 150 sehingga 174 very superior, 125 sehingga 149 superior, 115 hingga 124 very bright, 105 hingga 114 bright, 95 hingga 104 average, 85 hingga 94 dull, 75 sehingga 84 borderline, 50 sehingga 74 adalah morons, 25 sehingga 49 imbeciles, and
0 hingga 24 adalah idiots. Itu yang dikatakan oleh Levine and Marx berkaitan dengan kecerdasan intelek mengikut kategori yang terlampau terperinci. Tapi biasanya yang kita gunakan adalah Stanford Binet. Ini adalah pengetahuan umum sahaja, supaya kamu boleh lihat apa kategori-kategori yang melibatkan dengan kecerdasan intelek.